Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah video pembentangan kami bagi subjek CTU 553 Hubungan Etnik. Kami dari kumpulan 6 bagi kelas NBH 9A. Tajuk kertas kerja kami adalah Impak Prejudis, Stereotip dan Diskriminasi terhadap hubungan etnik dan interaksi sosial dalam komuniti sektor pekerjaan di Malaysia. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan kami iaitu Aisyah binti Talib, Rashidah binti Ibrahim, Nur Syakirin binti Muhammad Azwar, Nur Syazatu Shima binti Maizin dan Sharifah Durrah Uzma binti Syed Jafar Mohidin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syakirin binti Muhammad Azwar. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan pendahuluan. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana penduduknya yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan juga lain-lain kaum. Masyarakat yang harmoni dan negara yang aman dapat diwujudkan jika semua kaum di Malaysia saling menghormati dan menerima perbezaan yang ada tanpa adanya sifat prejudis, stereotip dan diskriminasi antara kaum. Di samping itu, perpaduan dapat dikekalkan dengan adanya elemen penerimaan, hidup bermufakat dan juga tidak menindas kaum yang lain. Seterusnya, 2.0 bagi penataan masalah. Sifat stereotip yang berlaku di sektor pekerjaan, golongan lelaki biasanya diberikan peluang atau amanah untuk menyandang suatu jawatan berbanding golongan wanita. Hal ini kerana golongan wanita sering dianggap lemah dan tidak boleh menjalankan tugas seperti mana yang dilakukan oleh golongan lelaki. Tambahan pula, golongan wanita ini sering dikaitkan dengan sifat sukar untuk membuat keputusan, emosional dan kurang keyakinan diri yang menyebabkan golongan lelaki jauh lebih menyalah dalam menyandang suatu jawatan. Seterusnya, sifat stereotip yang berlaku di sektor pekerjaan adalah pekerja yang beragama Islam juga sering diganggu dan dihalang ketika mereka mahu mengerjakan solat. Selain itu, pekerja wanita dilarang untuk memakai tudung ketika bekerja. Berdasarkan kajian yang dibuat, kebanyakan pihak majikan yang bukan beragama Islam berpendapat bahawa arahan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh syarikat mereka merupakan hak mutlak mereka. Justru sebagai pekerja, mereka patuh dengan arahan yang telah ditetapkan oleh syarikat. Yang ketiga, sikap prejudis masyarakat terhadap golongan OKU adalah masyarakat merasakan golongan OKU ini tidak berupaya dan tidak boleh berdikari. Selain daripada itu, pihak majikan ralat untuk tidak mahu mengambil golongan OKU ini untuk bekerja kerana ini akan melibatkan kadar insyuran yang tinggi dan juga golongan OKU ini memerlukan keperluan khas. Sikap prejudis di kalangan masyarakat menyebabkan golongan OKU merasa kurang berkeyakinan diri dan juga mereka berasa bimbang untuk mendapatkan pekerjaan mereka di masa akan datang. Terima kasih. Seterusnya, objektif kajian. Objektif pertama adalah untuk mengukur tahap penerapan nilai-nilai harmoni di kalangan etnik dalam komuniti kalangan sektor awam dan swasta. Kedua adalah untuk mengetahui dan mengenal pasti implikasi sifat prejudis, stereotip dan diskriminasi terhadap hubungan etnik di kalangan kalangan sektor awam dan swasta di Malaysia. Seterusnya dapat mengenal pasti peluang dan ruang yang terdapat dalam industri dan pekerjaan dan ini dapat mewujudkan perpaduan di kalangan pekerja yang terdiri daripada pelbagai etnik. Dan seterusnya mengenal pasti faktor-faktor yang menggalakkan atau menghalang perpaduan dan implikasi dari sifat prejudis, stereotip dan diskriminasi di dalam pekerjaan. Seterusnya, kajian literatur. Kajian ini menekankan aspek penerapan nilai-nilai harmoni dan kesan hubungan yang berlaku berbanding kajian-kajian yang terdahulu supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang adil dan tepat. Melalui kajian yang terdahulu, seperti petikan akhbar atas talian Esra Awani, iaitu bertajuk kronologi insiden Sri Maha Mariaman, kes ini telah memperlihatkan seorang anggota Melayu bomba dipukul di lokasi insiden kerana perselisihan faham berhubung isu pemindahan tapak ke Sri Maha Mariaman. Dan isu alutan berlainan agama dan bidang pekerjaan dan kefahaman sebenarnya menjadi perkara yang sensitif dalam kalangan etnik di Malaysia dan boleh mempengaruhi nilai-nilai keharmonian. Dan oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengukur tahap penerapan nilai-nilai harmoni di kalangan etnik, terutamanya dalam komuniti pekerjaan sektor awam dan swasta. Dari kajian Muhammad Yunus, Muhammad Yasir, Muhammad Nasir, menunjukkan perbezaan dalam aspek sosioekonomi terjadi akibat pengasingan bidang pekerjaan mengikut etnik. Kajian yang dijalankan oleh Uthman juga menunjukkan kesatuan sekerja merupakan perkara yang penting dalam sektor pekerjaan
Kerana dengan adanya faktor ni, pekerja umumnya dapat meningkatkan pendapatan dan penindasan kepada pekerja dapat dikurangkan. Seterusnya dari kajian Ahmad Bukhah, kajian ini telah menunjukkan sebenarnya elemen stereotip dan prejudis di kalangan rakyat Malaysia tidak mudah dihilangkan. Ini kerana berlakunya sejarah atau insiden antara sesebuah etnik. Dan kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti implikasi sifat prejudis, stereotip dan diskriminasi terhadap hubungan etnik di kalangan kaki tangan sektor awam dan swasta di Malaysia. Dan untuk menilai tahap nilai-nilai murni yang diterapkan oleh pelbagai etnik di Malaysia. Seterusnya, penerapan dan nilai harmoni dalam hubungan etnik. Menurut kajian Ahmad dan Abdullah, perkara yang seringkali dihadapi oleh sebahagian pemikiran masyarakat ialah kefahaman mereka mengenai nilai interaksi yang digalakkan dan apakah perkara yang boleh dikongsi bersama dengan masyarakat berlainan etnik. Yang kedua, melalui kajian dijalankan, kaki tangan di sektor awam dan swasta juga memilih negara yang aman dan harmoni dengan menghormati sesama mereka walaupun berbeza etnik demi mencapai kemajuan negara. Seterusnya, elemen stereotip. Stereotip ni wujud kerana disebabkan oleh situasi yang pernah berlaku atau sering terjadi terhadap sesuatu etnik. Dan ia merupakan satu perkara yang dipercayai oleh sesuatu etnik. Contohnya, apabila merasakan etnik lain lebih kaya dari segi pendidikan, kekayaan, prestasi dan warna kulit. Dan melalui petikan akhbar atas talian Esrawani, kronologi insiden Sri Maha Mariamman telah memperlihatkan sekali lagi seorang anggota bomba Melayu dipukul dan kritikal sewaktu ke lokasi insiden perselisihan faham berhubung isu pemindahan tapak ke Sri Maha Mariamman, dan insiden ini telah mewujudkan elemen stereotip yang berlaku antara etnik Melayu dan etnik India. Seterusnya, elemen prejudis. Prejudis kebiasaannya adalah perasaan yang mengusulkan negatif dan tidak gemar terhadap kelompok lain kerana mempunyai ciri-ciri yang berlainan. Contohnya apabila etnik ini membezakan hak, contohnya dalam pekerjaan dan perbezaan antara etnik lain. Dan kajian Ahmad menunjukkan yang hasil daripada beberapa responden yang bekerja di sektor awam dan swasta telah menunjukkan responden mempunyai elemen negatif yang tinggi terhadap kaum yang berlainan. Dan elemen diskriminasi. Diskriminasi ini berlaku disebabkan sikap dan layanan tidak adil terhadap individu tersebut. Ini boleh terjadi daripada sikap seseorang individu, firma, majikan awam atau swasta itu sendiri. Dan sikap ini sebenarnya telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan ia merujuk kepada sikap manusia yang gemar membeza-bezakan individu tertentu. Menurut kajian Osman pula, sebenarnya individu berjantina seperti lelaki atau wanita juga diberi layanan yang tidak adil. Contohnya dalam satu golongan lelaki dan wanita, bangsa dan agama atau sebagainya, suatu kumpulan ini menerima gaji yang lebih rendah tetapi dalam skop kerja dan produktiviti yang sama. Dan ini adalah merujuk kepada wujudnya takrifan diskriminasi pasaran buruh. Terima kasih. Seterusnya, kajian ini dilaksanakan berdasarkan soal selidik secara atas talian melalui medium Google Form dan menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu melibatkan kutipan data numerical yang diedarkan melalui aplikasi WhatsApp. Borang kaji selidik digunakan bagi mengukur tahap penerapan nilai-nilai harmoni di kalangan etnik dan tahap kesan terhadap elemen stereotip, prejudis dan diskriminasi di kalangan kaki tangan sektor awam dan swasta di Malaysia. Penetapan ciri-ciri responden iaitu kaki tangan sektor awam dan swasta yang bertugas di Kuala Lumpur dan Selangor sahaja. Kajian melibatkan seramai 91 responden dan telah menjawab soalan-soal selidik. Soalan ini telah dibahagikan kepada 5 bahagian yang dirangka mengikut objektif kajian dan diukur melalui 4 mata skala iaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju dan 4 sangat setuju. Soal selidik ini bagi menggambarkan perspektif responden terhadap hubungan antara etnik dan petunjuk kepada kesan elemen prejudis, stereotip dan diskriminasi terhadap hubungan etnik dan interaksi sosial dalam komuniti sektor pekerjaan di Malaysia. Skala Likert ini bersesuaian bagi mengukur pandangan daripada responden tentang persepsi dan sikap. Merujuk kepada latar belakang responden, demografik kajian ini terbahagi kepada jantina, kategori etnik, umur, sektor pekerjaan dan tempoh perkhidmatan. Pecahan 91 responden iaitu sebanyak 63 orang perempuan manakala 28 orang lelaki. Seterusnya, pecahan kategori etnik pula sebanyak 84 orang Melayu, 5 orang Cina dan 9 orang India.
Pecahan taburan umur adalah sebanyak 26 umur antara 31 hingga 40 tahun, 24 orang berumur antara 18 hingga 25 tahun, 23 orang berumur antara 26 hingga 30 tahun, manakala 14 orang berumur antara 14 hingga 50 tahun dan selebihnya sebanyak 4 orang berumur 51 tahun ke atas. Merujuk pula taburan sektor pekerjaan, responden adalah tertinggi di sektor swasta, iaitu sebanyak 58 orang dan 33 orang di sektor awam. Daripada 91 orang responden direkodkan, seramai 32 orang telah berkhidmat melebihi 10 tahun, 30 orang telah berkhidmat antara 1 hingga 5 tahun, kurang daripada 1 tahun seramai 18 orang dan 11 orang telah berkhidmat antara 5 hingga 10 tahun. Berdasarkan dapatan kajian, nilai MIN telah menunjukkan bahawa pengalaman dan tahap penerapan nilai harmoni dan sosialisasi terhadap etnik adalah sederhana. Manakala MIN tertinggi menunjukkan semua etnik menginginkan negara yang aman dan harmoni. Menurut pengkaji Muhammad Amar, pelaksanaan khusus hubungan etnik adalah salah satu medium ke arah pembentukan keharmonian hidup dan peningkatan tahap sosialisasi setiap etnik di dalam negara yang terdiri daripada kepelbagaian etnik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Abdul Talib. Seterusnya, saya akan membentangkan nilai stereotip di kalangan pekerja. Nilai minima menunjukkan bahawa nilai stereotip masih lagi berada di paras rendah. Kematangan fikiran dan kebolehan untuk berfikiran secara terbuka akan mengelakkan sebarang isu yang berbaur perkauman seperti dinyatakan Ayu Nur Azilah, Muhammad Ali Hanifah dan Wayu Nur Ashikin tahun 2019. Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang dibentuk oleh Kerajaan Malaysia adalah menjadi ikatan yang mensejahterakan hubungan masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Seterusnya adalah nilai prejudis di kalangan pekerja. Nilai minimum menunjukkan sifat prejudis di kalangan pekerja di kalangan sektor awam maupun swasta masih juga berada di paras yang rendah. Masih wujud nilai perpaduan dan kesamarataan di kalangan etnik dan tidak mudah berprasangka terhadap etnik lain. Seperti yang dinyatakan Marzuki, Nurhanis dan Nurul Aniza tahun 2020, mewujudkan komunikasi yang berkesan dan bermakna adalah penting bagi mengelakkan sikap prejudis bagi mengekalkan kesepaduan masyarakat dan sosial. Dan yang terakhir adalah elemen diskriminasi di kalangan pekerja. Nilai min diskriminasi perbezaan jantina adalah rendah iaitu 2.07, tetapi diskriminasi di kalangan etnik adalah tinggi iaitu 2.32. Hal ini dilihat terdapat persepsi diskriminasi yang berlaku di tempat kerja disebabkan berlainan etnik. Seperti yang dinyatakan oleh Nur Azmizah Rabiatul Husna Salwa tahun 2020, perlu diatasi bagi mengelakkan masalah kekurangan pekerja di organisasi itu sendiri kerana pekerja akan lebih cenderung meninggalkan pekerjaan berbanding pekerja yang tidak mengalami diskriminasi. Seterusnya, menurut Muhammad Ali dan Ayu Nur Azilah, dalam mengekalkan perpaduan tonggak kekuatan negara dalam membina bangsa Malaysia yang bersatu dan mereka adalah berteraskan kerjasama dan tolak unsur antara etnik. Ini dapat dilihat apabila wujud nilai simpati terhadap orang lain meskipun berlainan etnik dan agama. Sikap tolak ansur, persepsi positif terhadap etnik lain, sayangkan keharmonian negara dan menghormati nilai warisan dan agama sesama etnik. Berdasarkan hasil kajian, penglibatan sumber etnik di sektor pekerjaan awam dan swasta dalam kajian ini dapat dilihat dari kepelbagaian etnik yang melibatkan bangsa Melayu, Cina dan India memperlihatkan mereka mampu mengamalkan nilai interaksi yang baik berdasarkan kepercayaan dan adat masing-masing. Selanjutnya, hasil dapatan memperlihatkan sebilangan besar responden tidak bersetuju mengenai elemen stereotip di kalangan pekerja. Namun, tidak bermaksud elemen stereotip ini hanya dibiarkan begitu sahaja kerana masih terdapat berlakunya nilai stereotip di kalangan pekerja di sesetengah tempat kerja. Sebagai contoh, elemen stereotip yang kerap berlaku adalah etnik Cina menganggap etnik Melayu sebagai orang yang malas, kuat berhibur dan juga boros. Sebaliknya, etnik Melayu menggambarkan etnik Cina adalah etnik yang kuat menipu, taksub dengan wang serta pengotor. Selain itu, etnik India sering digambarkan dengan stereotip yang negatif dan etnik ini selalu dipandang rendah oleh etnik lain. Jika elemen stereotip antara etnik dibiarkan, ia boleh mengembangkan sifat prejudis dan akan berlaku pertempuran antara kaum seperti yang dinyatakan Syed Hussein Ali tahun 2015. Sebagai contoh, salah satu peristiwa yang berkaitan dengan pertempuran kaum adalah insiden yang berlaku pada 27 November 2018 di Kuil Sri Maha Mariamman telah menjadi punca konflik perkauman yang berterusan di Malaysia seperti yang dinyatakan dalam Esrul Awani tahun 2018.
Seterusnya, hasil daripada kaji selidik ini, pengkaji menyedari bahawa walaupun nilai skor min bagi elemen prejudis di kalangan pekerja di sektor awam dan juga swasta masih di tahap yang rendah, tetapi masih mempunyai segelintir pekerja yang merasakan elemen ini berlaku secara langsung. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil kaji selidik daripada responden yang memberikan jawapan sangat setuju dengan elemen prejudis yang berlaku di kalangan mereka. Budaya prejudis ini perlu diambil perhatian bagi mengelakkan menjadi tular kemudian hari. Sikap prejudis perlu dikawal dan dihapuskan dalam diri setiap individu. Jika tidak, ia akan cenderung memberi dorongan kepada terwujudnya sikap diskriminasi kepada etnik lain seperti dinyatakan Samova 2013, Halimatus Sa'diah 2017. Dan yang terakhir, pengkaji mendapati elemen diskriminasi masih berlaku tidak kira sama ada di sektor awam maupun di sektor swasta. Walaupun nilai skor min menunjukkan kepada hasil 2.32 untuk kaji selidik berkenaan sikap pilih kasih majikan terhadap pekerja berlainan etnik, manakala skor min untuk pernyataan pekerja pernah terlepas kenaikan pangkat kerana berlainan dengan majoriti etnik di tempat kerja hanya 2.12. Tetapi masih terdapat responden yang memilih jawapan setuju dan sangat setuju terhadap kedua-dua pernyataan tersebut. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan masih terdapat majikan dan budaya diskriminasi yang boleh mencetuskan rasa tidak puas hati dan jika dibiarkan mungkin boleh menyebabkan pergaduhan sesama pekerja dan tidak adil di tempat kerja. Selain itu, setiap individu yang berasal daripada keturunan, bangsa, agama dan warna kulit juga latar belakang yang berbeza mempunyai ruang untuk hidup bersama. Setiap individu harus menjadi warga negara yang bertanggungjawab di samping mempunyai hak untuk mendapat layanan yang baik serta hak kelayakan untuk hidup seperti dinyatakan oleh Mut Salim dan Jafari tahun 2014. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Sharifah Dura Uzma. Okey, saya akan membuat rumusan dan kesimpulan. Okey, kesimpulannya, kajian ini telah berjaya mencapai objektif yang ditetapkan iaitu untuk mengukur tahap penerapan nilai-nilai harmoni di kalangan etnik dalam komuniti kakitangan sektor awam dan swasta. Kajian ini telah mendapati bahawa semua etnik menginginkan negara yang aman dan harmoni yang berada di tahap yang lebih tinggi. Pengkaji dapat menyimpulkan bahawa setiap warga negara Malaysia menginginkan negara yang aman, hidup aman tanpa isu dan konflik seperti yang berlaku di beberapa negara yang berperang sesama sendiri. Setiap warga negara mempunyai jati diri yang jitu, kukuh dan sayang akan negaranya. Okey, pengkaji berharap kajian ini dapat membantu dari segi pemahaman mengenai kepentingan sosialisasi etnik dalam sektor awam dan swasta. Penerapan yang nilai harmonis sememangnya tidak dapat dinafikan sebagai proses yang penting untuk memastikan seseorang jelas terhadap identiti diri dan lebih lagi kepada identiti etnik sendiri. Pengkaji juga berpendapat bahawa kajian mengenai nilai-nilai harmoni dan hubungan sosial antara etnik telah dijalankan secara meluas, namun kajian ini harus diteruskan terutama kepada generasi baru yang hanya lebih cenderung kepada penggunaan teknologi. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.